Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel SH Studio. Untuk kali ini saya ingin berkongsi kepada anda semua tentang tajuk yang berkaitan dengan saka. Sebelum kita teruskan, apa kata anda subscribe dahulu channel ini serta tekan butang loceng. Bagi anda yang sudah subscribe, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Saka yang dimaksudkan adalah merujuk kepada sejenis makhluk yang berkemungkinan daripada golongan jin ataupun syaitan yang dipelihara oleh seseorang bagi tujuan-tujuan tertentu. Saka ini biasanya diwarisi turun-temurun oleh waris walaupun tanpa pengetahuan mereka. Saka dipelihara untuk beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk menjaga harta seperti rumah, tanah ataupun kebun. Yang kedua untuk menjaga diri dan keluarga daripada dikhianati oleh orang lain. Yang ketiga menjalankan kerja-kerja seharian seperti bertani, memburu binatang dan menangkap ikan. Yang keempat, menjalankan kerja-kerja berat seperti mengangkat batu besar, menebang, mengangkut pokok balak dan lain-lain. Yang kelima adalah digunakan untuk melawan musuh. Yang keenam, sebagai ilmu pengisian diri ataupun ilmu kebatinan. Yang ketujuh, untuk tujuan perubatan seperti menjadi bomoh, bidan ataupun tukang urut. Yang terakhir adalah untuk tujuan pengangkutan. Baik, kita lihat jenis-jenis saka. Yang pertama, saka hantu raya. Hantu raya adalah makhluk halus yang digeruni dan ditakuti dalam masyarakat Melayu. Hantu raya digambarkan sebagai hantu yang kuat dan gagah. Hantu raya dibela bagi mendapatkan kekuatan luar biasa. Orang yang membela hantu raya mampu melakukan kerja-kerja yang tidak mampu dilakukan oleh orang biasa seorang diri tanpa bantuan jentera. Contohnya seperti mengangkat kayu balak seorang diri, memotong kayu balak seorang diri, ataupun berlawan dengan orang ramai seorang diri. Hantu raya perlu diberi makan apabila sampai waktunya. Sekiranya tidak diberi makan, ia akan mengganggu tuannya ataupun keluarga tuannya. Yang kedua, saka pelesit. Pelesit ialah sejenis makhluk halus yang popular dalam masyarakat Melayu dan sering dikaitkan dengan wanita. Ia juga boleh berlaku apabila seorang wanita mengamalkan sesuatu ilmu itu tujuan penyeri muka ataupun pemanis muka. Kebiasaannya pengamal ilmu penyeri muka akan sentiasa kelihatan cantik walaupun sudah berusia. Ilmu ini juga kadangkala bertujuan bagi menundukkan suami supaya mendengar kata dan tidak memandang kepada wanita lain. Yang ketiga, saka harimau. Saka harimau adalah gelaran kepada makhluk halus yang dibela menyerupai harimau. Saka harimau boleh disuruh menjaga kawasan seperti rumah, kebun atau kampung. Apabila tanah tersebut diceroboh, maka saka harimau akan menjelmakan diri bagi menakutkan penceroboh sehingga penceroboh boleh ditangkap. Saka harimau juga digunakan bagi menjaga diri dan keturunan. Sekiranya terdapat orang yang ingin membuat khianat atau mahu menyerang, saka harimau akan menjelmakan dirinya sehingga menyebabkan musuh lari ketakutan. Keempat, saka buaya. Saka buaya adalah gelaran kepada makhluk halus yang membayangkan dirinya seperti seekor buaya. Seseorang yang didampingi oleh makhluk halus ini mempunyai kelebihan bagi menjinakkan buaya. Dia juga mampu mengawal buaya-buaya lain di sesebuah kawasan supaya tidak mengganggu penduduk setempat yang mencari pendapatan dengan menangkap ikan di sungai atau di tasik-tasik. Saka buaya juga digunakan bagi mencari mayat orang lemas di dalam sungai ataupun mayat manusia yang diserang buaya.
Dengan bantuan makhluk halus tersebut, buaya yang menyerang manusia itu dapat dicari dan dibunuh. Yang kelima, saka bomoh. Mereka yang mewarisi saka bomoh kebiasaannya daripada keturunan bomoh dan pawang. Kebanyakan mereka tidak pernah menuntut sebarang ilmu perubatan ataupun kerohanian. Bagaimanapun, mereka dapat kebolehan mengubat selepas melalui pengalaman kerohanian seperti mimpi. Dalam mimpi tersebut, kebiasaannya mereka berjumpa dengan seseorang yang menyerupai manusia, seperti orang tua, pendekar atau datuk moyang yang datang mengajar mereka sesuatu amalan seperti ayat Al-Quran, zikir-zikir atau jampi serapah. Semenjak peristiwa tersebut, orang tersebut akan mempunyai kelebihan seperti boleh merawat atau mengurut. Apabila waris tersebut hendak mengubat, dia akan menyeru jin saka bomoh tersebut untuk berdamping dengannya. Jin saka itu akan merasapi waris tersebut lalu menguasai dirinya dan menyebabkan waris tersebut berubah perwatakan. Hal ini dinamakan menurut. Keenam, saka hantu laut. Saka hantu laut adalah gelaran kepada jin yang dibela yang tinggal di kawasan laut dan pesisiran pantai. Saka hantu laut dibela untuk beberapa tujuan. Antaranya adalah untuk keselamatan di laut. Ini kerana cuaca dan keadaan air di laut tidak dapat dijangka. Hantu laut yang dibela akan memberikan amaran kepada tuannya tentang bahaya yang bakal menimpa. Selain itu, hantu laut juga boleh memberitahu tuannya di mana lokasi yang mempunyai banyak ikan dan membantu menghalau ikan supaya masuk ke dalam pukat tuannya. Ketujuh, saka bidan. Pada suatu masa dahulu, bidan adalah pekerjaan yang penting dan dihormati dalam masyarakat. Apabila seorang ibu mengandung dan hampir melahirkan, bakal ibu itu akan memberi tanda kepada bidan tersebut dalam bentuk wang dan sebagainya. Tanda ini bermaksud bidan itu sudah ditempah bagi menyambut kelahiran bayi. Selepas tanda diberi, keluarga tidak boleh memanggil bidan lain bagi menyambut bayi tersebut. Sekiranya pantang itu dilanggar, dipercayai akan berlaku kesukaran bagi melahirkan bayi. Kelapan, saka pendekar. Saka pendekar adalah jin yang diambil dan dibela untuk menjadi seorang yang handal bersilat atau berlawan. Ini bagi menjaga diri dan keluarga daripada ditindas atau dikhianati oleh lawan. Selain itu, ia juga menjadikan seseorang itu disegani dan dihormati oleh kawan dan lawan. Seseorang yang didampingi oleh saka pendekar akan menjadi handal berlawan walaupun tidak pernah mempelajari sebarang ilmu seni mempertahankan diri. Ini kerana pergerakan tangan dan kakinya dikawal oleh makhluk halus tersebut. Yang kesembilan, saka menjaga keturunan. Saka menjaga keturunan berfungsi untuk menjaga keturunan ini daripada diganggu dan dikhianati oleh musuh, baik dari kalangan manusia atau dari kalangan jin. Saka ini kadangkala menjelmakan dirinya dan dapat dilihat orang sekeliling, seolah-olah waris tersebut diiringi oleh seseorang yang berbadan tegap dan sasa, sama ada di belakang atau di sebelahnya. Itulah dia 9 jenis saka yang dapat saya kongsikan untuk kali ini. Semoga video ini memberi manfaat kepada semua. Jika anda suka dengan video ini, sila like, komen dan share serta subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.